Hari ini kita tentunya syukur kepada Allah SWT kerana salah satu ikhtiar baru bermakna kepada masyarakat Melayu Bumi Putra akan kita luncurkan. Dan kita nyatakan beberapa kejayaan dengan beberapa harapan baru untuk meningkatkan, memulihkan maruah bangsa, meningkatkan upaya kita dan mengangkat martabat dan harakat bangsa supaya boleh seiring memanfaatkan kemajuan dan tidak lagi dianggap bangsa yang tersisih. Dan kebetulan sempena Ramadan. Ramadan itu kesempatan kita menilai keupayaan kita. Dari segi kerohaniannya, melalui amalan dan bacaan Al-Quran dan kefahaman Al-Quran yang bertambah. Integriti dan disiplin kita. Pribadi kita dalam kerja kita, dalam amal kita. Dalam cara kita mengurus dana kita. Dalam kita memulihkan keyakinan pada diri dan pada masyarakat. Dan bagaimana setiap sen dana amanah itu dikendali dengan penuh bertanggungjawab. Bukan sahaja kepada badan yang kita wakili amanah marah, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semangat Ramadan juga menuntut kita meningkatkan makna ihsan, kemanusiaan, keprihatinan terhadap nasib. Ada kaitan dengan marah. Yang dibentuk kerana derita bangsa. Kita bernasib baik dalam simpang siur politik dan kecamuk tidak menentu. Masih ada pimpinan berwibawa, punyai wawasan untuk melihat dan menyelamatkan anak bangsa. Mulanya Raida, juga pimpinan atau pengelolaan almarhum Datuk Onn Jaafar, dan kemudian lonjakan ketara di bawah pimpinan almarhum Tun Abdul Razak yang menggagaskan pembentukan MARA, pembelaan nasib orang Melayu terutama di desa pada ketika itu. Kita anak-anak yang mewarisi sejarah itu. Bukan saja mengisi dan memaknai, tanggungjawab kita meningkatkan. Dan saya kira dengan komitmen kita, iltizam kita, kita mampu buat demikian. Bulan ini bulan barakah Ramadan. Dan cadangan wakaf madani ini menunjukkan bahawa sudah sampai ke tahap di mana bukan sahaja kita menerima peluang dan peruntukan. Masa kita menunjukkan kita adalah bangsa yang bermaruah, boleh menentukan masa depan kita. Tanpa kecuali setiap orang memberikan sumbangan sekecil mana pun supaya mereka ada saham dalam hidup dan perjuangan memertabatkan bangsa Melayu dan bumi putera negara kita. Dalam meluncurkan wakaf bulan lalu, saya sebut keistimewaan rantau ini, terutama di Indonesia. Salah seorang sarjana utama, Profesor Fazlur Rahman, dalam karyanya Islam and Modernity, pernah mengungkapkan kehebatan institusi wakaf dari segi sejarahnya. Universiti-universiti terulung, termasuk Universiti Al-Azhar, dibina dengan dana wakaf yang melatih jutaan umat manusia di seluruh dunia. Di Indonesia, kedua-duanya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, mengasaskan sekolah dasar, menengah, universiti, seluruh pelosok, hanya melalui dana wakaf. Di Malaysia kita beruntung. Karena walaupun kerajaan silih berganti, tapi daripada asas
semasa dinakhodai oleh UMNO, dasar membela nasib Bumi Putra itu menjadi salah satu tunggak dalam dasar negara. Terutama sejak era almarhum Tun Abdul Razak. Maka kejayaan dasar Bumi Putra, terutama MARA dan melalui MARA, adalah apa yang disebut mobiliti sosial yang ketara. Anak-anak dari kelompok miskin, dari desa dan pedalaman, diberi peluang dan meningkatkan kedudukan mereka melalui pendidikan. Walaupun saya, dalam perbincangan saya dengan Datuk Seri Zahid, berulang kali mengatakan, ada aspek yang kita rasa kurang berhasil dari sudut urusan perniagaan dan korporat, di mana peranan Bumi Putra itu agak ketinggalan. Tetapi dari sudut mobiliti sosial, ini harus difaham oleh semua rakyat Malaysia. Tanpa dasar Bumi Putra dan MARA, kita akan lihat umpamanya kecundangnya masyarakat Melayu tidak dapat meningkatkan kedudukan mereka melalui mobiliti sosial yang jelas. Jadi apapun pandangan tiap rakyat negara kita, jangan mendustai dan memungkiri kenyataan sejarah. Bahawa melalui MARA dan dasar ekonomi Bumi Putra, kita tu boleh mengangkat peluang dan memberikan kedudukan yang lebih lumayan sebagai professional, technicians, kemahiran yang sebelumnya itu tidak diperolehi oleh masyarakat Melayu. Sebab itu, seperti yang disebut oleh pengurusi dan juga saudara Ketua Sri Zahid sebentar tadi, Kerajaan Madani committed. Malah dalam Kongres Ekonomi Bumi Putra, saya sebut ada beberapa langkah yang ketara yang kita lakukan. Dasar kita, dasar pro rakyat. Dasar tidak meminggirkan rakyat. Dasar tidak membiarkan seorang pun warga negara, apa juga kaumnya dan wilayahnya, dipinggirkan. Dasar yang tidak mengizinkan penganiayaan. Peluang harus diberikan kepada semua. Tetapi dasar kita dalam mempertahankan prinsip perlembagaan dan kedudukan Melayu dan Bumi Putra tidak pernah kita berganjak. Sebab itu, buat pertama kali dalam sejarah, sejak merdeka, kita telah isytiharkan kawasan yang paling berharga, kawasan kosong, yang paling berharga di wilayah persekutuan, di Kuala Lumpur. Kita isytiharkan di Bandar Malaysia, yang dulunya TUDM Sungai Besi, 50 ekar sebagai reserve Melayu di Kuala Lumpur. Saya tegaskan, Kerajaan Madani melakar sejarah baru. Dan terima kasih kepada rakan-rakan saya dalam Jemaah Menteri yang memberi sokongan bulat dalam usaha ini. Lapangan terbang Subang masih dijadikan program baru, kerana itu kawasan yang luas yang akan pertahankan sebagai besar kepentingan Bumi Putra. Dari bangunan Sultan Abdul Samad ke Keretapi Tanah Melayu hingga ke pelosok Kakosa Seri Negara diisytiharkan sebagai warisan negara Kuala Lumpur, warisan yang kepertahankan sejarahnya. Dan tentunya kalau bangunan Sultan Abdul Samad itu sejarah Kesultanan Melayu dan kepentingan Melayu dan sejarah perjuangan Melayu dengan penyertaan kaum-kaum lain dipertahankan. Itu maksudnya heritage Kuala Lumpur. Saudara-saudari, kita umumnya masyarakat Melayu Bumi Putra dalam pertempuran idea, persaingan yang sengit. Kerana kita masih belum dapat mengajak seluruh masyarakat Melayu, Islam dan Bumi Putra fokus tentang apa yang akan menjamin masa depan kita.
Kita masih terbelit dengan isu-isu lama. Isu-isu yang menakutkan bangsa. Isu-isu kaum yang mengheret kita berdebat tanpa penyelesaian. Kita membicarakan soal agama yang tidak membantu mengangkat martabat dan harakat Muslim. Tetapi menanam bibit-bibit kebencian dan permusuhan serta perpecahan. Saya menyeru kepada anak-anak bangsa. Dalam keadaan dunia dan geopolitik yang pancaroba, yang belum ada ketentuan. Tidak ada keputusan tidak terjangka. Kalau mau mengangkat martabat bangsa ini, maka anak-anak bangsa harus mau dan perhatikan. Supaya kita fokus apa yang kita harus kerjakan. Tentunya sebagai Muslim hakikiyun, betul. Akidah kita, akhlak kita, amalan dan ibadah kita. Tetapi berdepan dengan cabaran semasa. Kita harus terima kenyataan. Apa kenyataan? Kenyataannya politik stabil. Kenyataannya angka-angka ekonomi tambah meyakinkan. Saya tidak mau ulang apa yang disebut. Yang saya nak sebut di sini, apa sahaja disiplin teknologi baru, baik oleh Microsoft, Google, Infineon, Nvidia, dan terakhir ARM. Setiap telefon kita tu ada chip ARM. Setiap telefon tanpa kecuali. Soalnya di mana letaknya keutamaan kita, jaminan masa depan Melayu Bumi Putra. Pelaburan tinggi. Ini yang saya rasa tumpuan kita harus menjawab. Kita, simpang siur kita itu masih berlegar dalam soal-soal lama. Sebab itu, saya telah gesa, rakan-rakan, dan saudara-saudara yang punya pendedahan mara, tentunya dalam kedudukan istimewa. Seorang masuk gedung-gedung pendidikan, hasil perjuangan lama. Dengan dasar yang jelas. Dari sikap dan perasaan dan sejarah hambatan dan derita. Membawa satu kumpulan generasi saf baru yang ada kesedaran. Elemen yang sedar. Yang boleh memulihkan dan membela nasib bangsanya. Tidak boleh luntur. Tidak boleh di ruang selesa. Tidak boleh anggap kita ini sudah capai. Belum mampu kita capai. Kalau kita tidak melonjak secara agresif dan berani dan radikal. Anjakan dari sekarang. Sebab itu saya telah gesa. Diketuai oleh menteri-menteri. Pendidikan tinggi. Pembangunan wilayah. Petra. Semuanya harus melihat bagaimana kita berikan pengisian ini. Apa-apa perubahan akan mengundang kontroversi. Kecaman dan maki hamun. Saudara harus lihat dan menelaah secara terperinci apa pilihan kita. Minat Melayu dalam STEM merosot. Ekonomi melonjak. AI menjadi dasar utama. Data center bercambah dalam negara. Minat pelabur juga sangat membanggakan. Minat anak-anak Melayu dalam STEM merosot. Jadi saya telah mengarahkan mulai tahun ini
diberi tumpuan di semua MRSM, sekolah menengah sains, sekolah menengah asrama penuh, sekolah menengah agama, tanpa kecuali. Ambil langkah-langkah segera untuk memberikan tekanan supaya ada minat yang bertambah anak-anak kita masuk ke STEM. Kedua, mulai tahun depan, tanpa kecuali, semua MRSM, sekolah menengah sains, semua sekolah menengah asrama penuh, kita mulakan begitu. 70% kemasukan baru mesti dari aliran STEM. Kalau tidak, kita tidak akan terima. Ada ibu bapa yang tidak akan senang. Ada tekanan dari ketua-ketua politik. Saya percaya Datuk Seri Zahid punya kekuatan to say no when necessary. And we will say no because we want this country, particularly the Malays and the Bumiputera, to survive and benefit from this development. Jadi sikap kita harus berubah. Semua bidang pengurusan marah. Seperti mana semua kementerian dan jabatan, termasuk Jabatan Perdana Menteri, harus melihat ke depan sekarang. Bukan hanya meneruskan kerja yang dilakukan tahun lalu, baiki 20%. Tidak. Apa yang perlu dirubah, dirubah. Apa yang perlu dirombak, rombak. Jentera kita harus dibersihkan. Jangan guna nama Melayu dan Bumiputera untuk memunggah kekayaan untuk pribadi. Jangan gunakan peluang atas nama Bumiputera untuk mengkhianati amanah Bumiputera. Kita akan lawan dan perang dengan kelompok lain ini. Berapa banyak dana Bumiputera yang lebur kerana isu tata kelola tidak diurus. Kita bicara soal AI dan semua ini yang saya sebut. Prinsip asas mesti soal akhlak nilai. Kita menunaikan Ramadan Karim. Apa yang diajar? Integrity. Honesty. Itu dalam Ramadan. Tetapi dalam mengurus syarikat-syarikat kita, dalam mengurus institusi kita, kurang integrity dan honesty. Jadi mesti kita mula balik kepada pangkal jalan. Betulkan prinsip ini. Saudara, dalam dunia persaingan ini, kalau kita lembek dan lembab, orang terajang kita. Jangan salahkan orang. Karena kita memilih untuk jadi lembek, lembab dan korup. Sebab itu kita harus bangkit sebagai satu bangsa yang ada maruah, yang hebat budayanya, yang tinggi nilai dan akhlaknya, yang yakin dengan Islamnya dan bangga dengan sejarah dan warisan kebudayaan Melayu yang mantap untuk negara dan bangsa kita. Ya, saya bisikkan kepada saudara Zahid sebentar tadi. Ya, saya nak bicara sebagai seorang anak bangsa. Saya nak bicara dari hati ke hati. Dan menyatakan bahawa tidak ada sebab kita harus kalah dalam persaingan ini. Dasar kita lebih adil. Kita, seperti mana saya tegaskan dan ditegaskan oleh saudara Datuk Seri Zahid, kita jamin. Saya tidak mau jadi Perdana Menteri, tapi seorang anak mengatakan dia dianiayai dan dinafikan hak dia kerana warna kulitnya. Jadi percayalah, sementara saya tegaskan tanpa tolak ansur segala kekuatan usaha kita untuk mengangkat martabat bangsa Melayu dan Bumiputera, saya mau negara ini dianggap negara yang adil dan berdaulat, yang menjamin keadilan dan memberi ruang kepada semua anak bangsa. Baik orang India, anak India di estate yang tersorot, atau anak Cina yang miskin di pinggir bandar, atau anak Dayak di rumah panjang, semua itu mesti kita anggap sebagai anak-anak kita.
Jadi, saudara, surah angka dan data itu dah disebut oleh Ashraf Wajdi. Saya tak mau bebankan sudah itu. Saya nak balik kepada soal wakaf madani ini. Wakaf ini institusi yang dikaitkan dengan keyakinan kita. Dengan turaf, legacy dan warisan kita. Dengan maksud membina kekuatan dari akar umbi dan rakyat kita. Dengan kepercayaan bahawa kita kalau bekerja sebagai satu pasukan yang kecil-kecil ini akan menjadi kekuatan. Ini bukan satu dalih nak kurangkan dana kerajaan. Saya dapat amanah ini bersama Datuk Seri Zahid dan rakan-rakan. Kita tidak akan kurangkan. Tapi saya minta penyertaan yang menyeluruh. Saya mau supaya pandangan ini bukan saja pandangan pimpinan di atas dan kerajaan. Ini keputusan bersama. Wakaf madani ini sebagai saluran peluang wahana untuk semua 1 juta, 2 juta orang itu terlibat. Jadi kalau tanya saya, tak perlu keluar dari Dewan. Kalau tidak mulai berikan minimal RM10 kepada wakaf madani. Setuju? Ya. Apa mana bicara panjang-panjang forum, panggil profesor-profesor pintar bicara, tanya sejarah gemilang dan hebat semua, RM10 tak boleh dikeluarkan untuk wakaf madani. Sampai bila kita nak hebat dengan bicara, dengan slogan? Saya di umur ini sudah lemas dengan pahaman begitu. Ini masa untuk bertindak. Saya dengan Seri Zahid akan mula wakaf madani walaupun saya bukan lulusan MRSM. Saya mungkin tak layak masa itu. Saya layak hanya ke Malay College. Saya dengan Datuk Seri Zahid setuju kita mulakan RM1,000 seorang hari ini. Yang Tan Sri Wahid tentulah dia takkan pula ikut RM1,000. Dengan sepujian korporat terbesar ni biarlah. Itu. Yang lain perlu ingat. Melainkan sudah betul-betul ada masalah makan minum, saya faham. Tetapi tolong bagi QR code dan jangan keluar Dewan tanpa mengisi dan memberi. Ini saya anak Melayu yang bangga dan penuh yakin. Dari dulu bila saya perang, bila orang kata Melayu ini malas, saya lawan. Ingat, pimpin dulu. Yang lama lah. Melayu ni malas, tak bagi. Tak betul. Mana boleh bangsa yang malas itu melahirkan satu Kesultanan Melayu Melaka. Melayu malas mana yang boleh menghidupkan budaya hebat? Itu kerana budaya meleset kemudiannya, pimpinannya, dasarnya banyak isu-isu. Kalau saya boleh singgung sikit soal budaya begini, sebab saya keras sangat menentang. Jose Rizal, pejuang kemerdekaan hebat Filipina. Dia tu anggap dia tu, I am the wanderlust Malay. Dia kata Melayu yang sang pengembara. Dia tu. Apa dia kata? Dia pernah tulis dalam melawan penjajahan ganas Spanyol. Dia menyatakan tajuknya The Indolence of the Filipinos.
Maknanya pada masa itu gambaran yang diberikan oleh penjajah yang ajar dan tanam kita malas, lembab, tak reti bersatu, tak ada daya juang, tak ada semangat, tak ada daya cipta. Itu penjajah. Dia sebut Indolence of the Filipinos. Kata dia, siapa yang tadbir dulu? Siapa yang perintah dulu? Siapa yang boleh berdagang seantero Asia Tenggara paling kurang? Itu kata dia semua bapak-bapak kita dulu. Sama juga di sini. Jadi kita kena betulkan pandangan begini. Pandangan meleset begini. Tak boleh. Ini semua pandangan-pandangan yang melemah. Longlaikan semangat bangsa. Kita buktikan di sebaliknya. Dan saya mau marah ke depan. Nama pun marah. Mana mungkin ke belakang. Sampaikan salam saya kepada semua anak-anak Mara yang lain. Dan ini, 3,000 lebih ini menjadi pelopor Mara yang mampu maju dan mengangkat martabat dan mengembalikan maruah bangsa Melayu dan Bumi Putra. Belum ada dewan dalam sejarah. Belum ada dalam sejarah. Di mana setiap orang yang duduk itu memberi sumbangan kepada wakaf madani. Hari ini kita catat sejarah gemilang baru. Bahawa ada sumbangan 3,500 orang. Tunai ataupun QR code. No delay. Setuju? Saya tak dengar. Atas tak setuju. Setuju. Terima kasih. Baik. Dan ini bagi saya, ya betul kita gurau, lucu sedikit. Tapi ini soal maruah, saudara. Muruah. Maruah ini suatu yang sangat bermakna dalam diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Kalau sudah lakukan begitu, percayalah. Saudara Zahid, mesyuarat jemaah menteri minggu depan, hari Rabu. Saya akan lapor. Saya kata, look, this is the Malays of 2025. Look. Sebelum dia cadang kepada saya, dia beri sumbangan untuk program dia dulu. Wakaf Madani. Jadi saya kata kita dalam jemaah menteri harus respon. Kalau dia boleh sanggup begitu, tanggungjawab kita untuk memberikan semangat dan suntikan tambahan kepada dia. Jadi suntikan semangat dan tambahan itu tertaluk kepada sumbangan saudara hari ini. Dan sudah tahu jemaah menteri kita ada dari UMNO, dari Keadilan, dari DAP, dari GPS, dari GRS. Sudah. Yang setuju tentang Rizab Melayu. Yang setuju dengan pelan pembangunan bandar. Yang jadi kontroversi. Sebab itu kita kadang-kadang beberapa tokoh Melayu ini sudah hilang pedoman dia. Melayu di flat. Prof, boleh study dia. Itu paling miskin. Tahun 60-an. Flat. Dibina. Satu bilik mandi dan tandas. Sekarang 2025, dia masih merempat begitu rupa. Jadi kita fikirkan bagaimana harus kita lakukan. Nak bangunkan tak boleh, undang-undang dan sekatan ada problem. Pindah undang-undang. Oh, takut Melayu, Rizab Melayu. Ini pandangan yang betul-betul menyesatkan dan mengkhianati orang Melayu. Tanah Rizab Melayu, kekal Rizab Melayu. Setelah itu tak obah. Kita nak guna undang-undang ini, nak bangunkan semula supaya orang Melayu di bandar Kuala Lumpur umpamanya tidak hidup merempat setelah 50 tahun, 60 tahun macam itu juga satu kamar. Ditentang, nak buat perhimpunan. Saya nak beritahu mereka.
Jangan sabar kita. Kalau kita nak bela nasib orang miskin, majoriti Melayu, sebagian kecil India, ada juga Cina sedikit. Dan kamu nak ganggu, kita akan, kalau dia buat himpunan, kita boleh buat himpunan satu stadium untuk pertahankan dasar membela nasib orang Melayu ini. Dan yang menentang ini Melayu. Guna atas nama Parti Melayu, Parti Islam. Apa dia pernah cadang untuk tolong Melayu? Tidak ada. Ada daripada cadang apa nak dilakukan untuk membela nasib Melayu miskin di bandar? Tidak ada. Jadi kita usulkan. Kalau ada nak ditegur, tegur. Nak bagi pandangan tambahan, silakan. Tetapi jangan khianati usaha kita. Ini saudara. Di antara komitmen kita dalam kerajaan Madani. Catat pertumbuhan dan kemajuan dan hasil yang lebih tinggi. Ini yang harus kita lakukan. Sebab itu ke saya, sekolah tandas, baiki dulu. Kalau di Kuala Lumpur, baiki gerai dan warung. Kerana itu yang majoriti orang Melayu dan orang miskin gunakan. Perumahan, saya tak peduli rumah. 10 juta, 5 juta. Dia mampu bangunkan sendiri. Tapi kalau kita tak bantu bangunkan di flat-flat yang kecil itu, di Kerinci dulu, di Bandar Tun Razak, di Wangsa Maju, dan lain-lain, dia tak mampu bangunkan. Bayangkan, minda sebahagian orang Melayu ni. Usaha kita nak bantu, bukan mudah. Dana besar, rundingan dan tindakan yang kita ambil untuk jaga mereka. Itu dipersulitkan. Jadi saya nak beritahu, kamu cobalah apapun. Kita maju terus, pantang undur. Dalam hal ini agenda. Apa makna bicara soal agenda Melayu, kalau biarkan Melayu merempat di bandar? Ini saudara yang disebut Akta Pembangunan Bandar yang diluluskan dan akan kita teruskan usaha. Saya ambil kesempatan jelaskan ini. Tapi jangan lupa akhirul kalam, wakaf Mara Madani. Sebelum keluar pintu, kita akan cek QR code. Kalau saya tak boleh cek sebab saya tak bawa telefon. Tapi saya dengan Datuk Zahid tak keluar dewan sebelum bayar RM1,000. Saya tak tahu Zahid bawa cash cukup ke? Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih, Syaraf. Dan Mara, keluarga Mara, terima kasih banyak. Alumni Mara, terima kasih. Dan anak-anak di Mara, terima kasih. Saudara, catat sejarah pada hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita luncurkan wakaf Mara Madani. Assalamualaikum.